Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah kisah, iaitu kisah Nabi Lut alaihissalam bertemu dengan malaikat. Seperti mana kita tahu, kisah Nabi Lut ini sangatlah terkenal dengan ceritanya, iaitu azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Sadom, iaitu kaum Nabi Lut sendiri, di atas perbuatan mereka yang sangat terkutuk, iaitu perbuatan homoseksual. Jadi hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Lut menurut dua perspektif. Yang pertama menurut kitab Bible dan kedua menurut Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan kisah Nabi Lut menurut Bible, yang mana kisah Nabi Lut ini diceritakan dalam bab Kejadian 19. Nama yang digunakan oleh Nabi Lut dalam kitab Bible adalah Lot. Jadi permulaan kisah Nabi Lut ini dimulakan dengan dua malaikat yang berupa pemuda datang ke kota Sadom untuk berjumpa dengan Lot. Dan ketika mana Lot berjumpa dengan dua malaikat tadi, Lot sujud kepada mereka. Kemudian Lot mengajak mereka untuk masuk ke rumah Lot supaya bermalam di sana sebelum menjalankan perjalanan mereka keesokan harinya. Kemudian setelah Lot mengajak mereka ke rumah Lot, kemudian apabila dua malaikat tadi telah masuk ke rumah Lot, penduduk sekitar rumah Lot menyedari akan keadaan mereka. Lalu mereka mengepung rumah Lot dan menyuruh Lot untuk berikan kepada mereka dua benda tadi. Akan tetapi Lot enggan memberikan kepada mereka. Namun Lot menawarkan anak perempuannya untuk diberikan kepada mereka sebagai ganti pemuda tadi. Namun mereka menolak tawaran Lot dan mahukan juga pemuda tadi. Lepas itu mereka mendesak Lot untuk berikan juga pemuda tersebut, lalu diselamatkan oleh dua pemuda tadi, lalu ditutup pintu rumahnya. Disingkatkan cerita, ketika mana Lot dan keluarganya keluar daripada kota Sadom tersebut, Allah menurunkan hujan api dan juga belerang dan menghancurkan seluruh kota Sadom. Semasa perjalanan Lot dan juga keluarganya keluar daripada kota Sadom, isteri Lot melanggar perintah malaikat tadi dengan melihat ke belakang dan mengakibatkan isteri Lot menjadi tiang garam. Lot dan juga anak perempuannya yang selamat daripada kota Sadom itu meneruskan kehidupan mereka dengan aman. Jadi itulah kisah Nabi Lot yang diceritakan dalam kitab Bible. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kisah Nabi Lut dan para malaikat menurut Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 77 hingga 79, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kedatangan utusannya, iaitu para malaikat kepada Nabi Lut setelah para malaikat itu memberitahu kepada Nabi Ibrahim akan terjadinya satu kehancuran terhadap kaum Nabi Lut, iaitu pada malam itu. Kemudian mereka bertolak dari tempat Nabi Ibrahim untuk bertemu dengan Nabi Lut bersama para malaikat yang berpenampilan rupa yang sangat indah dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Terusnya Nabi Lut juga mengatakan bahawa dari dulu lagi sememangnya kaumnya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan lalu ia berkata, "Wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku yang lebih suci bagi kamu." Dan dia mengarahkan kaumnya untuk datang kepada perempuan-perempuan tersebut untuk mengahwini anak-anak perempuan tersebut. Lalu kaumnya menjawab, "Sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuan kamu." Di sini terbukti bahawa kaum Nabi Lut hanya menginginkan lelaki sahaja. Para malaikat juga memerintahkan supaya Nabi Lut membawa keluarganya keluar dari kota kerana kota itu akan ditimpa azab menjelang subuh. Dalam masa yang sama, malaikat juga berkata, "Janganlah ada seseorang pun yang di antara kamu yang tertinggal." Ayat ini bermaksud, semasa keluar daripada kota itu, para malaikat menegaskan jika ada terdengar sesuatu bunyi yang gemuruh ataupun yang kuat, janganlah terpengaruh, jangan sekali toleh ke belakang. Akan tetapi ketika mereka keluar daripada kota itu, isteri Nabi menoleh ke belakang setelah mendengar satu bunyi dan menyebabkan isterinya mati ditimpa batu daripada langit. Disebut dalam surah Al-Qamar, Nabi Lut ketika itu dikepung oleh kaumnya sendiri yang ingin menghalang Nabi Lut untuk keluar daripada rumahnya. Namun ketika itu Lut membuka pintu dan Jibril memukul mereka dengan sayapnya sehingga penglihatan mereka buta dan kabur. Lalu mereka pulang tanpa mengetahui jalan yang mereka lalui. Perkara ini juga disebut dalam surah Al-Qamar ayat 37, "Sesungguhnya mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku." Dalam pada itu Allah berfirman dalam surah Hud ayat 82, "Datangnya azab kami." Di sini menjelaskan bahawa waktu itu terbitnya matahari, kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu terbalikkan, tertimbus segala apa yang ada di muka buminya, iaitu Sadom. Dan mereka juga dihujani dengan batu dari sijil, iaitu batu yang dibakar, batu yang daripada asal tanah liat yang dibakar dan kuat dan keras. Oleh yang demikian, inilah adalah kisah tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Nabi Lut di atas perbuatan mereka yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izaan bin Izani, nombor matriks 20202026.
Okey, bagi membidakkan masa, kita teruskan dengan ulasan ringkas tentang perbezaan kisah Nabi Lut dalam Bible dan Al-Quran melalui jalan cerita yang telah diceritakan oleh saudara Azmin dan Farhan sebentar tadi. Di sini kita ingin memfokuskan beberapa poin penting, iaitu kalau kita dapat lihat penggunaan nama dalam Bible dan Al-Quran itu sendiri adalah berbeza, iaitu dalam Bible menggunakan nama Lot, manakala dalam Al-Quran ialah Lut. Ulasan kami yang kedua adalah Bible menceritakan dua malaikat menyamar sebagai pemuda dan bertemu dengan Lot di pintu gerbang kota Sodom. Lalu Lot sujud di hadapan mereka. Manakala dalam Al-Quran ialah mengisahkan malaikat datang dalam penampilan yang sangat indah dan menawan bersama dengan Nabi Ibrahim untuk berjumpa dengan Nabi Lut. Perbezaan di sini sebagai hamba Allah, Allah sahaja yang berhak untuk kita bersujud. Betul tak betul? Ulasan kami yang ketiga adalah penawaran anak perempuan Nabi Lut. Dalam Bible menceritakan Lot menawarkan anak perempuannya untuk dijamah oleh kaumnya sendiri. Manakala dalam Al-Quran menceritakan Allah memberitakan Nabi Lut untuk mengkahwinkan anak perempuannya dengan kaumnya sendiri. Perbandingan cerita di tawaran adalah sangat berbeza dalam kedua-dua kitab. Kerana di dalam Quran, Nabi Lut menawarkan anak mereka untuk dikahwinkan, manakala dalam Bible tidak seperti itu. Ulasan kami yang seterusnya adalah penyelamatan Nabi Lut oleh malaikat. Dalam Bible menceritakan Lot diselamatkan oleh dua malaikat daripada kaumnya yang bertindak ganas. Manakala dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril membantu Nabi Lut dengan mengaburi penglihatan kaumnya yang ingin menghalangnya. Perbezaan dalam cara penyelamatan yang digambarkan dalam Al-Quran adalah lebih khusus berbanding Bible. Ulasan kami yang seterusnya adalah perbezaan dalam penekanan waktu diazab dalam Al-Quran. Azab diberitahu akan tiba menjelang subuh, manakala Bible tidak ada penjelasan tentang waktu diazab. Seterusnya adalah kehancuran kota Sodom. Dalam Bible menceritakan hujan api dan belerang menghancurkan kota Sodom dan Gomorrah. Manakala dalam Al-Quran diceritakan pula secara lebih khusus, iaitu hujan batu yang keras dan membakar menggambarkan hukuman mereka. Ulasan kami yang terakhir adalah akibat melihat kehancuran kota Sodom. Dalam Bible menceritakan isteri Nabi Lot melanggar perintah malaikat dan berubah menjadi tiang garam kerana menoleh ke belakang. Manakala dalam Al-Quran mengisahkan isteri Nabi Lot menoleh ke belakang dan mati ditimpa batu daripada langit bersama-sama dengan kaum Nabi Lot. Di sini jelas perbezaan akibat tindakan dan kesan terhadap isteri Nabi Lot dalam kedua-dua kitab. Kesimpulannya tentang perbezaan kisah Nabi Lut dalam Bible dan Al-Quran, pentingnya untuk kita memahami perbezaan ini dalam konteks agama dan tafsiran yang betul. Sebagai penutup, dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut mengingatkan kita tentang kepentingan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Lut itu berusaha menyampaikan peringatan kepada kaumnya, tetapi mereka tetap untuk menolak. Jadi akibatnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kota Sodom dengan azab yang sangat dahsyat. Kisah ini mengajar kita tentang akibat perbuatan yang melanggar ajaran agama. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.